Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan semoga anda semua berada dalam selamat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malaysia dirundung malang sejak daripada tahun 2020. Bermula daripada Februari 2020 apabila berlakunya langkah Sheraton sehinggalah membawa kepada rampasan kuasa mandat rakyat yang dilakukan oleh pengkhianat politik rakyat, pengkhianat rakyat dan juga penjahat negara kita yang bersekongkol untuk merampas kuasa ataupun merampas mandat rakyat. Dan sejak daripada itulah kita telah melalui zaman-zaman suram, apatah lagi terkesan dengan pandemik COVID-19. Berlakunya penularan virus corona ini begitu meluas sehingga kepada angka yang sangat membimbangkan kita, dan kita tidak nampak suatu proses pemulihan yang benar-benar dapat memberikan satu kelegaan kepada kehidupan kita. Ramai rakyat yang telah terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini apabila sebahagian besar daripada mereka telah pun diberhentikan pekerjaan ataupun hilang punca pendapatan, mata pencarian dan sebagainya. Sampailah kepada peringkat ada yang membunuh diri, keretakan rumah tangga berlaku, perceraian berlaku dengan begitu meluas. Semua ini adalah akibat daripada kegagalan perancangan kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyidin Yassin pada waktu itu. Dan akhirnya kita melihat bahawa timbul krisis dalaman kerajaan sendiri antara kelompok fraksi daripada UMNO dengan fraksi daripada Bersatu yang didokong atas nama Perikatan Nasional. Dan akhirnya kita melihat bahawa timbullah apabila keluarnya kenyataan daripada Presiden UMNO 7 kegagalan yang digariskan terhadap kerajaan pimpinan Mahyidin Yassin, yang UMNO juga turut terlibat dalam kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Mahyidin Yassin. Dan ini gambaran menunjukkan bagaimana kegagalan yang begitu besar yang berlaku dalam negara kita. Namun apa yang kita lihat akibat daripada kegagalan itu yang digariskan oleh UMNO, sampailah kepada peringkat mereka menarik diri daripada menyokong Tan Sri Mahyidin Yassin sebagai Perdana Menteri, sehinggalah akhirnya kita lihat Tan Sri Mahyidin Yassin terpaksa akur kepada kehendak ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang telah pun menarik diri daripada menyokong beliau, sehingga sampai kepada peringkat beliau terpaksa melepaskan jawatan. Dan sepatutnya kita lihat bahawa selepas daripada dia meletakkan jawatan, orang mengharapkan bahawa kerajaan baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri baru daripada UMNO, Datuk Ismail Sabri ini akan membawa satu faktor wow yang akan memberikan sesuatu yang menggemparkan negara kita dengan satu harapan yang begitu besar untuk kita akan dapat keluar secepat yang mungkin daripada pandemik COVID-19 ini. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, kabinet yang sama, kabinet terpakai, ini bukan lagi kabinet terpakai bagi saya, tetapi lebih buruk daripada kabinet terpakai. Yang kabinet terpakai yang dijual di kedai-kedai masih lagi boleh kita pakai dengan harga yang murah. Tetapi kabinet ini, kabinet yang terpakai yang sudah dimakan oleh anai-anai, yang sepatutnya melalui proses pembakaran untuk menghapuskan dia di tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Tetapi inilah dia anggota kabinet yang sama yang diangkat oleh Datuk Ismail Sabri untuk menerajui kerajaan Malaysia ini. Saya tidak faham kalau masih ada rakyat Malaysia masih boleh mengharapkan kejayaan daripada formula yang gagal, yang telah pun terbukti semasa Tan Sri Mahyidin Yassin mengapalai kerajaan Malaysia. Kita masih nak mengharapkan kejayaan daripada formula yang gagal. Kita masih nak mengharapkan kesedapan kari daripada rempah yang sudah berkulat. Mana mungkin. Dan saya percaya bahawa apa yang berlaku pada hari ini menggambarkan bagaimana Malaysia sedang menuju kepada gaung kegagalan yang lebih besar yang akan terpaksa dihadapi oleh negara kita akibat daripada
kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri yang tidak dapat nak mengenal pasti apa yang sepatutnya dilakukan oleh beliau. Akhirnya kita lihat keluarga Malaysia yang dilaungkan oleh Datuk Ismail Sabri sebenarnya bukan satu slogan yang boleh memberikan kelegaan kepada kita, tetapi sebaliknya keluarga Malaysia adalah keluarga mereka. Keluarga di kalangan kelompok-kelompok elit yang menerajui kerajaan yang gagal sebelum ini, dan akhirnya inilah dia, keluarga inilah yang diangkat kembali untuk menerajui kerajaan yang ada. Sekali lagi kita lihat, apabila Datuk Ismail Sabri melantik Tan Sri Mahiddin Yassin yang ternyata gagal untuk menerajui pengurusi Majlis Pemulihan Negara MPN, apa yang boleh kita harapkan daripada seorang tokoh yang gagal, yang pati Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa kepimpinan Tan Sri Mahiddin Yassin adalah kepimpinan yang gagal. Tiba-tiba Datuk Ismail Sabri mengangkat Tan Sri Mahiddin Yassin untuk menjadi pengurusi kepada Majlis Pemulihan Negara, sedangkan Tan Sri Mahiddin Yassin memerlukan seorang jurupulih untuk memulihkan diri dia sendiri akibat daripada kegagalan kepimpinan beliau sebelum daripada ini. Marilah sama-sama kita merenungkan masa depan negara kita, untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi negara kita ini daripada pemimpin-pemimpin yang gagal, yang merupakan pengkhianat dan penjahat terhadap negara dan juga rakyat Malaysia yang kita sayangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.